apa? Mabuk dengan keindahan kebesaran Allah. Bukan mabuk dengan tabiat buruk kita lah. Ada orang mabuk dengan tabiat buruk, nak mati pun duk gesek biola. Sebelum malaikat maut cabut nyawa dia, duk gesek biola. Pasal apa? Waktu hidup dia buang masa dengan main biola. Tak ada masa dengan Allah. Maka tu dia mati, sekaratul maut dia mengikut tabiat kelaku budaya hidup dia. Na'udzubillah. Nampak ya? Dia bawah sekali, yakni nota kaki 59, bahawa sekalian mereka akan melalui di atas as-sirat, titian ke syurga atau ke neraka. Ini antara perkara akidah yang wajib kita imani secara wajib aini, ya. Wajib tiap-tiap individu muslim-muslimat meyakini dengan yakin, beriktikad dengan yakin bahawa seluruh manusia dan Bani Adam dan jin akan melintasi jambatan as-sirat al-mustaqim. Maka itu dihantar di antara kenyataan hadis an Abi Hurairah. Hadis ini panjang, jadi diambil pada sebahagian. Wa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna fayad'uhu fayadrabu sirat baina zahrani jahannam fa'akunu awwala min yajuzu min ar-rusul ya ummati wa la takallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusulu wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim. Panjang hadis ini diambil pada pertengahan riwayat Bukhari. Daripada Abi Hurairah, maka apabila datang Tuhan kami, yakni kami mengenalinya, maka Allah pergi kepada mereka lalu berfirman. Allah ni maknanya datang perintah daripada Allah, bukan Allah yang datang ni. Ini hadis mutasyabihan, perlu kepada takwil, yakni membawa kepada makna batin, bukan makna zahir, ya. Bila kata Allah datang, kita jumpa dalam Quran dalam surah Al-Fat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu pun dia juga tu. Telah datang Allah, ya, dan para malaikat bersaf-saf. Jadi datang Allah tu maknanya datang perintah Allah. Bukan datangnya Allah. Datangnya perintah Allah itu artinya apabila datangnya Tuhan kami, datangnya perintah Tuhan kami mengenalinya, kami tahu itu perintah daripada Allah, maka Allah pergi kepada mereka berfirman, akulah Tuhan kamu. Jadi makna kita para malaikat akan mengisytiharkan kepada seluruh manusia dan jin bahawa ini adalah perintah daripada Allah. Lalu dia memanggil mereka, kemudian membentang sirat. Maka dibentangkan jambatan as-sirat al-mustaqim di atas permukaan neraka Jahannam, lidah neraka Jahannam. Mengikut Muhyiddin Ibn Arabi Al-Andalusi, bahawa neraka Jahannam itu dibentangkan di atas lidah, ya. Titi as-sirat mustaqim, titi as-sirat mustaqim itu dibentang di atas lidah neraka Jahannam, ya. Maka akulah orang pertama melaluinya, kata Nabi. Rasulullah orang yang pertama yang akan melintasi. Maksudnya Rasul pun kena melintasi jambatan as-sirat. Bukan manusia saja, ya, manusia umum saja, termasuk rasul-rasul, nabi-nabi juga. Maka Rasulullah adalah orang yang pertama yang akan melaluinya dari kalangan rasul-rasul dengan umat baginda. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi, kita akan bersama dengan Rasulullah melintasi jambatan as-sirat mustaqim. Pada hari itu tiada seorang pun bercakap melainkan rasul-rasul, dan ucapan rasul-rasul pada hari itu ialah, ya Allah, selamatkanlah. Jadi rasul-rasul, antaranya Nabi kita Muhammad SAW, di atas jambatan itu hanya akan menyeru, mohon kepada Allah, ummati salim. Begitulah ayat kenyataan dia. Dan laginya dalil itu, di antara dalilnya muka surat 54,
razaqana Allah Ta'ala ma'al mun'ami 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan walhamdulillahi alamin wa sallallahu wasallam ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allah Ta'ala telah memurniakan kita perkara yang demikian bersama-sama dengan mereka yang dikurniakan nikmat, iaitu nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh, dan amat eloklah mereka itu sebagai rakan. Maknanya kita masuk dalam 4 kumpulan, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ya, semuanya kita masuk. Kita masuk dalam 4 kumpulan ini. Lain daripada 4 kumpulan ini, al-maklum, ya, tempatnya bukan lagi di syurga, ya, tentulah di neraka. Lain daripada 4 kumpulan, 4 golongan. Minan nabiyyin, kita pun jadi nabi juga. Kita pun jadi nabi, tapi kita bukan dapat wahyi daripada Allah. Ya. Nabi ini artinya kita dalam kumpulan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, dia juga tergolong nabi. Ya. Al-Allamah Al-Fahamah Dr. Idris Al-Marbawi, ya, penyusun kitab Baharul Mazi. Tuan-tuan maklum kan kitab tu? Kitab Baharul Mazi yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fahamah Al-Marhum Dr. UKM bagi doktor dia. Dr. Idris Al-Marbawi, ya, dia menyebut barang siapa menyimpan, menaruh kitab hadis dalam rumahnya, antaranya hadis Sunan At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi yang beliau terjemahkan dalam bahasa Melayu serta diberi syarah dalam nama yang diberikan Baharul Mazi, sebanyak 22 juzuk, 11 jilid, ya. Dia kata barang siapa taruh kitab hadis dalam rumah ni, seolah-olah dia berada dengan seorang nabi dalam rumah. Itulah kita tadi minan nabiyyin. Jadi kita jadi umat nabi, kita kena adalah kalam nabi, bacaan nabi, hadis nabi dalam rumah kita, ya. Nak jadi umat nabi tapi tak ada hadis nabi, macam mana? Kita nak berpedoman dengan siapa? Itu artinya, tuan-tuan, tiap-tiap kita patut kena compile library dalam rumah kita, dan kita kena ada hadis Nabi dalam rumah, ya, baru kita dapat mengambil panduan dan baru betul kita akan mengikut baginda Nabi. Jadi pertama, minan wasedikin. Wasedikin ni artinya sentiasa membenarkan, ya, sentiasa membenarkan apa juga kenyataan, maklumat, perintah, hukum yang datang daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW, maka kita benarkan. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Allah yang Maha Agung, benarlah baginda Rasulullah SAW. Itu kita kena nyatakan. Itu artinya minas sidiqin. Wa syuhada. Wa syuhada ni artinya para-para pejuang mujahidin, termasuklah para-para ulama, ya, para-para ulama dengan tintanya, dengan penanya, dengan kitab-kitab yang mereka telah edarkan kepada umat, kepada manusia, para ulama mujtahid, ya. Kita sendiri sebagai penuntut-penuntut ilmu tergolong dalam kumpulan syuhada. Syuhada ini bukan mestinya mereka yang berjuang di medan peperangan. Syuhada ini juga tergolong sebagai pujangga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Quran kita, surah Al-Baqarah. Kiranya kamu meragui tentang apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad ini Al-Quran, kamu ragu, wa da'u syuhada'akum, maka datangkan, fa'tu bi surah, maka dah kamu buat sendiri satu surah, kamu reka satu surah, ya, untuk menyamai Al-Quran. Agaknya kamu tidak mampu mungkin seorang, wa da'u syuhada'akum, maka kamu seru pujangga-pujangga kamu, ya, sama-sama bergabung, cuba reka, susun, buat satu surah setanding Al-Quran. Saya kamu tidak akan mampu berbuatnya. Demikian. Jadi syuhada dalam ayat ini adalah para-para pujangga, para-para ulama, ya. Itu dia lah, boleh kita ambil faham, ya. Jadi kita kena jadi pujangga lah. Sekarang hadirin hadirat yang sedang menuntut ilmu ni tergolong dalam kumpulan syuhada.
Itu yang ketiga. Akhir sekali, salihin. Salihin, orang-orang yang salih. Siapa yang salih? Dua. Ya, yang disebut dalam suratul Asri. Ya. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah dua kumpulan yang termasuk dalam kumpulan illa alladzina amanu wa 'amilus salihat. Itu dia. Ya, ini mereka yang sentiasa menggerakkan kepada yang hak, sama ada pendakwah atau yang menerima dakwah, mereka yang menyampaikan atau yang disampaikan kenyataan-kenyataan daripada Al-Quran, daripada hadis, perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan keagamaan, keduniaan dan akhiratan, dan juga berpesan-pesan dengan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan duniawi. Ini orang-orang soleh namanya, ya, boleh faham Jadi insya-Allah moga-moga kita tergolong dalam 4 kumpulan inilah. Risalah ini habis, kita baca kitab ni katuk dah. Jadi insya-Allah bulan depan kita mula dengan sifat 20 Ada kat Cik Radhi, sudah ada kitab tu, dah ada order dah ya. Bulan depan kita akan sajikan pula kitab sambung pada kitab Faridah ni, lebih jauh sikit, lebih dalam lagi. Ya, tolong tuan tayang kat depan tak? Bagi depan nampak Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita ni ada. Ya, ada dah. Ada dah. Kitab ni sudah order dah. Ini kitab ni tuan-tuan dan puan mari ada dah. Kitab ni akan disediakan ya, macam kitab kita jugalah. Tuan-tuan boleh sediakan di mana pihak masjid dengan begitu bermurah telah menyediakan kitab ini untuk kita baca pada bulan hadapan insya-Allah ya. Bulan depan kita akan pula kuliah kita pada hari yang sama, berpindah kepada ini lebih detail lagi lah, lebih jauh lagi insya-Allah ya, lebih terperinci, lebih tafsili ya insya-Allah. Jadi ini kitab kita nak tutup ni, silakan ya Radhi. Terima kasih di atas pihak Urustia yang begitu tinggi inisiatifnya ya. Risalah ini telah selesai dihimpun pada waktu duha pada jam 3 hari Senin 12 hari bulan Rabiul Awal, iaitu pada ketika diperanakkan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW tahun 1313 daripada hijrah Nabi ya. 313 Nabi ya. Dan kepada empunya diucapkan sebaik-baik selawat dan sebaik-baik salam di negeri Makkah yang dimuliakan atas tangan yang fakir yang mengharapkan Tuhannya dan mencapai cita-cita, iaitu Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani ya, terkenal sebagai Syekh Ahmad Al-Fatani. Kitab ni ditulis oleh Syekh Al-Fatani. Kitab Faridah ni ada di antara kitab yang paling masyhur yang dibaca di antero Nusantara kita dan juga di Makkah ya, khususan di kalangan para ulama petani ya, memberikan tumpuan kepada kitab ini, kitab Faridah. Walaupun dia kecil tapi isi kandungannya, susunannya padat dan dapat memenuhi tuntutan dalam memenuhi ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid. Baik. Jadi makanya di situ ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa satarallahu ghuyubahu wa kashafa kurubahu wa fa'ala kadzalika bi usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa ahbabihi wa ashabihi wa kullu man lahu haqqun 'alaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya, menutup segala keaibannya, meleraikan segala kesusahannya. Demikian juga kepada asal usul zuriatnya, orang sekeliling terdekat dengannya, orang-orang dikasihi dan sahabat-sahabatnya, dan setiap orang yang ada hak ke atasnya, dan sekalian orang Islam lelaki dan perempuan, dan sekalian orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wahai Tuhan yang amat mengasihani, perkenanlah Maha Suci Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Mulia daripada apa yang mereka sedia sifatkan, serta salam kesejahteraan ke atas segala Rasul, dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kita sambung sikit di sini sebagai rumusan, khulasah ataupun kesimpulan natijah ya, sebelum kita khatam kitab ni secara lengkap. Jadual akidah yang telah pun kita mengaji sebelum ni, daripada awal kita mengaji, dah berapa lama lah kita mengaji, kita ambil masa untuk mengaji kitab ni di masjid kita ni ya.
Ada di antara kita yang catat tarikh dia, ya. Jadi hari ini lengkap dah sebagai hari di mana 24 bulan September kita telah lengkap kita berjaya lah, ya, membaca satu kitab di masjid kita. Ya tuan-tuan, akan disambungkan di bawah di akhirat besok tuan-tuan yang mengaji kitab ni, yang khatam sampai hari ini, akan berada di belakang ulama besar Syekh Ahmad Al-Fatani di mahsyar besok. Di mahsyar besok tuan-tuan, puan-puan yang mengaji kitab sampai khatam ni akan berada di bawah bendera liham, iaitu yang akan dipimpin oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, ya. Itu artinya, ya, kelebihan. Jadi tuan-tuan, 5 tahun tu dia ada catat 5 tahun, ya, 5 tahun lama lah, sebulan sekali 5 tahun pun sebulan sekali 12 kali 5, ya. Betul lah, itu, ya, insya-Allah. Jadi kita rasa petuah tuan-tuan dan puan, ada sanad mengaji tauhid ni, ada sanad dia, ada tarekah dia. Tarekahnya adalah Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi tuan-tuan boleh sebut saya sudah mengaji berguru dengan Syekh Ahmad Al-Fatani melalui kitabnya. Nampak, ya? Itu antara sanad yang kita ada, insya-Allah. Ini adalah jadual segala akidah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, atas kaul yang mengatakan segala sifat yang wajib diketahui secara tafsil itu 20, iaitu kaul yang menyabitkan sifat ma'nawiyah dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi kita mengaji sifat 20 ni atas dua kaul, ya. Pertama ada kaul rajih. Kaul rajih di bawah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu yang pertama. Kemudian tambahan lagi 20 sifat ditambah dengan 7 jadi 20, iaitu di bawah kaul masyhur. Dua, ya. Kaul rajih, kaul masyhur. Yang rajih 13, yang masyhur 20. Ini tuan-tuan faham, ya. Makanya dibagi kepada 4. 20 ni pula dibagi kepada 4, iaitu pertama sifat nafsiyah, wujud. Nafsiyah ni maknanya dia saja, semata-mata dia. Tidak ada langit, bumi, alam apa, tidak ada makhluk yang baru ni tidak wujud. Yang hanya wujud Allah. Itu yang hakikatnya. Hakikatnya yang wujud hanyalah Allah. Lain daripada Allah tidak wujud. Diwujudkan oleh Allah. Nampak tak? Menjadi makhluk. Jadi kita ni adalah wujud majaziyah, dia panggil majazi. Diwujudkan untuk satu tempoh sementara di dunia, mungkin insya-Allah satu tempoh yang kekal di akhirat. Itu aja bezanya manusia dan jin, ya. Jadi kita ni tidak lebih daripada wujud alami bersifat alam, atau wujud makhluki bersifat cipta, ataupun wujud secara majazi, hanya disementarakan, ya. Tidak lebih daripada itu. Yang sebenar-benar wujud adalah wujud Allah, semata-mata wujud satu. Itu dipanggil wujud sebagai sifat nafsiyah, ya. 5 sifat salbiah. Salbiah ni artinya sifat, dengan ada sifat-sifat ini lebih mengukuhkan, mentahkikkan lagi kewujudan Allah sebagai sifat nafsiyah, di mana sebagai sifat-sifat yang meletakkan Allah bermakam sebagai makam Tuhan. 5 sifat ini meletakkan Allah sebagai, memberikan kedudukan Allah sebagai makam Tuhan, ya. Kalau tak ada 5 ni, dia bukan Tuhan. Tuhan mesti ada 5. Yang pertama, qidam, sedia, artinya tidak ada awalan, la awwalalah. Yang kedua, baqa, artinya kekal, artinya tidak ada kesudahan. La akhiratalah, tidak ada akhiratnya. Al-baqi pun dia juga kekal. Yang ketiga, mukhalafatu lil hawadisi, ya. Maknanya menyalahi, bersalahan
Allah dengan segala sesuatu yang baru. Baru itu makhluk. Yang bersifat baru ni makhluk. Makhluk ni boleh kita sebut sebagai dalam 4 istilah. Dalam ilmu tauhid ni ada 4 istilah dipakai kepada makhluk. Pertama, makhluk sendiri. Makhluk itu adalah ismun maf'ul, nama yang dijadikan daripada wujud daripada sifat Allah, iaitu khaliq. Bila Allah bersifat khaliq, maka Allah mencipta. Ciptaan daripada khaliq dipanggil makhluk. Hubungan antara makhluk dengan khaliq dipanggil akhlak. Nampak ya? Itu beza, kita kena faham tu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia atau makhluk seluruh alam langit bumi jagat raya semuanya ini juga dikenali sebagai al-alamin. Itu kita puja-puji kepada Allah yang mentadbir al-alamin. Ya, ada sebanyak 18,000 alam mengikut Muhyiddin Ibn Arabi Al-Andalusi. Beliau menyatakan, bila kita puja-puji kepada Allah yang mentadbir ke seluruh alam itu yang dapat dikesan ya, secara ilmi, secara ilmu, secara dalil, ada sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber yang qat'i, iaitu sebanyak 18,000 alam. Kita ni satu di antara 18,000. Itu dia ya. Kenyataan ini telah didedahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Mi'raj. Malam Mi'raj, Nabi kita telah dilahirkan 18,000 alam ni. Ya, kerana dia Rasulullah adalah rasul, penudah, penutup. Ya, maka disahkan Nabi. Makna kata diberikan sebagai suatu kedudukan. Kalau kita sekarang ni ilmu dunia kita panggil PhD lah. Kalau kita ilmu duniawi secara ilmiah kita panggil PhD lah. Nabi ini dia sudah menguasai setinggi-tinggi ilmu, sepenuh-penuh ilmu ya, iaitu dengan menzahirkan Rasulullah, dihadirkan Rasulullah bagi menerokai, menjelajahi, mengenali 18,000 alam. Ya, tuan-tuan, kita juga insya-Allah dikehendaki dengan soleh lah. Hamba-hamba Allah yang betul-betul mentauhidkan Allah, tidak ada sekutu kepada Allah, mati dalam keadaan beriman secara iman haqqan. Bukan iman tamani, iman angan-angan lah, iman haqqan. Ya. Maka orang-orang ni apabila kita dah mati, ya, setelah nyawa kita telah dipindah, ya, sebelum malaikat maut memisahkan ruh. Ini hadis ni. Ya, ada hadis ni. Ya, yang menyatakan demikian. Sebelum kita dipisahkan ruh dan jasad, kita akan diorientasikan oleh Allah menjelajah seluruh alam. Nampak tak? Ya, sebab kita puji Allah selalu dalam sembahyang, paling minimal 17 kali sehari. Alhamdulillahil alamin. Bila kita memuja-puji Allah, Allah akan tunjuk kepada kita alam yang Allah takbir. Yang kamu memuja-mujiku dan kamu menyebut alam yang aku takbir, maka wahai hambaku yang aku redai, maka kita dibawa orientasi. Nampak tu jasad terbujur atas katil. Ya, orang duk baca Yasin. Tapi sebenarnya dia sedang berorientasi. Ya, malaikat bawa. Ya. Habis jelajah. Ini Nabi minta. Nabi kita Muhammad minta. Saya cerita pun nak seram ni. Dia rasa seram ni. Ya. Nabi minta kepada Allah supaya umat dia juga, ya Allah, sebagaimana Kau anugerah kepada aku boleh lihat segala alam pada malam ini, malam Isra, malam Mi'raj, Engkau bagi juga kepada umat aku. Ya Allah Rasulullah, ya. Kerana mereka memuja-mujimu, Engkau mentadbir seluruh alam, mereka tak pernah tengok alam. Engkau dedahkan kepada mereka alam yang mereka jadikan kamu sebagai pentadbir tunggal. Maka sebelum roh kita dipisahkan daripada jasad kita oleh malaikat maut, kita diberikan orientasi. Kita akan menjelajah 18,000 alam. Ini dia kelebihan orang soleh yang nak mati. Tidak boleh kan? Waktu itu dia panggil waktu apa? Itu dia panggil waktu sakaratil maut.
Itu dia panggil waktu sakaratil maut. Tapi kita mabuk dengan apa? Mabuk dengan keindahan kebesaran Allah. Bukan mabuk dengan tabiat buruk kita lah. Ada orang mabuk dengan tabiat buruk, nak mati pun duk gesek biola je. Sebelum malaikat maut cabut nyawa dia duk gesek biola. Pasal apa? Waktu hidup dia buang masa dengan main biola. Tak ada masa dengan Allah. Maka tu dia mati, sakaratul maut dia mengikut tabiat pelaku budaya hidup dia. Na'udzubillah. Nampak duk gesek biola. Kita alhamdulillah, kita mohon kepada Allah supaya kita mabuk dalam melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mabuk ni bagus. Dalam ilmu sufi, dalam ilmu tasawuf ada satu bab dia panggil bab syukur. Syukur ni mabuk. Ya. Yang tu yang setengah para ulama-ulama antaranya Wahabi mengatakan depan dia dalam teruk. Ulama-ulama sufi ni mengarut teruk. Ada ke bab mabuk lah ngaji. Syukur ni mabuk dengan Allah. Sama kita lah di dunia. Kita pun mabuk juga. Mudah-mudahan dulu mabuk apa? Baru cinta. Betul tak? Tak salah apa dah. Kita mabuk cinta Mabuk cinta ni kan boleh berbuat apa saja kan? Sanggup ke mana-mana pun tak begitu? Itu dia. Saya dulu mula-mula pun macam tu jugalah. Masa muda-muda dulu kan, isteri dah berkahwin dah, tapi isteri duk ada datang luar. Isteri duk ada di Tanjung Karang. Saya di Pulau Pinang. Masa tu tak ada kereta lagi. Naik bas. Hujung-hujung minggu Sabtu bawa beg pergi ke Tanjung Karang. Pasal apa? Mabuk cinta. Tak rasa pun jauh, tak rasa berat. Nampak dah. Betul tak? Kerana mabuk tu membawa kita sampai ke sana. Tiap-tiap minggu tak miss. Itu dia. Nampak ya. Nak bila pengalaman tu. Hari ni kita jadikan pula mabuk cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuncak tauhid kita, tuan-tuan, hadirin-hadirat, kemuncak tauhid dia mesti 3. Kita sampai tiga martabat ini, 3 makam ini, maknanya kita betul-betul hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Yang pertama, kita hamba-hamba Allah yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Quran kata, kepada Tuhan mereka bertawakal. Ulaika humul haqq. Tuhan tutup. Mereka lah orang-orang yang imannya iman yang haqqan. Iman yang genuine, jati. Ya, iman yang betul-betul sarih, tulus. Itu kukuh boleh. Itu kita ambil yang kedua. Kita sentiasa redha dengan Allah. Kalau Allah kita redha. Allah suruh kita redha. Allah tegah kita redha. Allah apa juga ni hukum Allah kepada kita redha. Hukum yang baik, hukum yang jahat, hukum yang senang, hukum yang susah, kita redha. Ini hamba yang tauhid. Maka tu Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Ada kan surah tu? Lam yakunin Itu nombor 2. Nombor 3. Kita sampai cinta kepada Allah. Cinta Allah kepada kita sudah diawali. Kita balas cinta Tuhan. Kita balas cinta Tuhan dengan sifat mahabbah, sayang, nampak, kepada Allah. Bertambah-tambah sayang kepada zat yang hakiki, yang nafsiah tadi, yang memberi kita segala-gala, yang bergantung kita kepadanya, yang menyerah kita kepadanya, yang memberikan kita segala nikmat, yang mengganjar kita segala pahala, dan menyediakan kita di akhirat jannatun na'im, surga yang serba nikmat. Maka itu kita jadi sayang kepada Allah. Orang yang berbudi kepada kita, yang saling mendekati kita, yang saling melihat kita, yang saling berada dengan kita, tentu kita sayang. Betul tak? Itu jelasnya kita dengan Allah. Jadi kalau ada 3 sifat ini, yang pertama kita tawakal, yang kedua kita redha, yang ketiga kita cinta kepada Allah. Ini hamba Allah
yang imannya iman haqqan. Kita kena sampai ke situ. Tuntutlah ilmu ni. Ilmu ni kita akan terus memanjangkan sehingga kita akan mencapai kepada tingkatan ma'rifah yang sebenar. Jadi makanya yang keempat, mukhalafatul hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih ni artinya Allah semua. Yang kata nafsiyah tadi semua. Bukan kita, bukan makhluk. Makhluk yang kita lihat ini hanya wajhullah, wajah Allah saja, wajah. Wajah Allah ni artinya bekasan daripada sifat-sifat Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita ni daripada bekasan sifat kuasa Allah. Allah yang buat kita. Kalau kita angkat tangan lagu ni, kita pakai cincin, bukan? Gerak cincin digerak oleh jari, betul tak? Jari telapak tangan pergelangan tangan sampai ke siku sampai ke lengan sampai ke bahu. Pada hakikatnya lengan, siku, bahu, ya, pergelangan tangan, tapak tangan, jari, semuanya digerak oleh Allah. Dia mau begitu dia tak? Itu panggil qiyamuhu bi nafsi. Bukan Tuhan buat tangan gerak sendiri. Itu tak boleh. Ini Mu'tazilah. Allah juga buat tangan, Allah juga buat bahu, Allah juga buat lengan, Allah juga buat siku, Allah juga pergelangan tangan, Allah juga buat tapak tangan, Allah juga buat jari, Allah juga gerakkan cincin. Itu dia. Oh, Masya Allah. Ini kita panggil qiyamuhu bi nafsihi. Faham? Dia mau sampai dulu tu. Sebab itu zikir yang paling tinggi yang menyebabkan ayat ini menjadi sayyidul ayat min ayatul Quran, ayat kursi. Ayat kursi ini naik dipanggil Nabi sebagai sayyidul ayat, penghulu bagi ayat min ayatul Quran, daripada ayat Quran, kerana ada dua sifat dalam situ. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar berdiri dengan sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nampak tak? Ya, tidak ada wasilah, tidak ada perantaraan, ya. Maka terus itu kita kenali sebagai qiyamuhu bi nafsi. Dan yang kelima, wahdaniyah. Allah Maha Asa, asa pada zat, tidak berbilang-bilang. Asa pada sifat, tidak berbilang-bilang. Asa pada perbuatan, tidak berbilang-bilang. Maknanya tidak ada perbuatan lain daripada perbuatan Allah, tidak ada sifat yang lain daripada sifat Allah, tidak ada kewujudan zat yang lain daripada zat Allah. Itu artinya wahdaniyah. Dan masuk kemudian sifat yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu sifat yang ada dengan kita. Sebagai memberi makna, bila sifatnya daripada kita, memberi makna Allah bersifat dengan demikian. Itu sebabnya sifat ma'ani dia panggil. Faham ya? Iaitu ada 7: kudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama', mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Sah, dapat dilihat dengan mata kepala kita, lantaran mata hati kita celik. Kalau mata hati celik, mata hati buta, tak nampak. Dia nampak orang, nampak matahari, nampak langit, nampak bumi. Ya, dia akan bicara soal-soal dunia. Bila nak hujan, pasal apa hari ni panas, takat tu saja. Tapi kalau dia kenal sifat ma'ani ni, mata hati dia terbuka, dia nampak langit bumi ini adalah cebisan, cetusan daripada perbuatan Allah, memberi tahir, memberi makna bahawa yang mencipta jadi itulah yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadiru, yang berkuasa, Al-Muridu, yang berkehendak, Al-Hayatu, yang hidup, Al-Ilmu, yang mengetahui, As-Sam'u, yang mendengar, Al-Basaru, yang melihat, Al-Kalamu, yang berkata-kata. Jadi kalau sudah ada sifat, mesti ada mausuf. Mausuf yang punya sifat. Mausuf maknanya yang punya sifat.
Ada tangan, mesti ada badan. Mustahil ada tangan, tidak ada badan. Maka itu kita hanya sebut, kalau kita lihat satu benda yang dicipta, kita kata buah tangan siapa ni? Ini buah tangan siapa? Kita tak sebut tangan siapa, kita kata orang. Ya. Contoh yang kita sebut dulu, contohnya lukisan lah. Lukisan Leonardo da Vinci, pelukis yang termasyhur di dunia lah. Ya. Leonardo da Vinci, ya, contoh kita tengok lukisan Mona Lisa. Ya. Orang tanya lukisan Mona Lisa ni hasil buah tangan siapa? Dia tak kata tangan, dia kata Leonardo da Vinci yang punya tangan. Jadi yang punya tangan itu ma'nawiyah, tangan itu kudrat. Faham? Ma'ni. Tangan itu ma'ni, yang punya tangan itu ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyahnya kalau kata al-qudratu kuasa, yang punya kuasa itu qadirun atau kaunuhu qadiran, yang punya kuasa atau pekuasa. Faham Bila kita lihat perbuatan, kita akan nampak pembuat. Tengok langit dan bumi, akan nampaklah penciptanya, Allah. Maka itu kita setiap kali bila kita bertakbir kepada Allah, menzahirkan bahawa kita kenal Tuhan. Dengan bacaan ini bererti kita kenal Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima. Ya, inni wajjahtu. Boleh baca ini, boleh terus wajjahtu pun boleh. Kalau ini kita baca ikut bahasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim baca ini ketika dia menghadapi satu masyarakat yang menyembah, satu kumpulan manusia yang menyembah bintang, ya, di Palestin. Jadi dia pun sama-sama dengan mereka. Akhirnya bintang pun lenyap, bulan pun lenyap, matahari pun lenyap. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan kepada Fatirus sama, yang mencipta jadi, yang mengatur susun langit dan bumi. Nampak tak? Hanifah muslimah. Hanifah artinya dengan jiwa yang bersih, terus taslim. Muslimah menyerah kepada Allah dengan tawakal. Cantik kan? Ini antaranya kita sebutlah. Jadi dalam pembawaan itu disebut sebagai sifat-sifat 7 yang ma'ni, 7 sifat ma'nawiyah yang kita lihat pada muka 57. Maka la ilaha illallah mengandungi 41 akidah. 20 akidah yang wajib bagi Allah, 20 sifat lah. 20 akidah yang mustahil, 20 sifat mustahil. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil atas Allah, dan 1 yang harus pada Allah. Bahasa tu kena betul ya. 20 sifat bagi, mesti ada. Nampak ya? 20 sifat atas. Maknanya kita letak benda yang mustahil atas Allah. Benda itu tidak ada, kita letak. Nampak? Dan harus pada. Maka itu istilah-istilah ini kena disebut dengan bahasa yang betul. Salah istilah, kita sebut salah makna dia. Sebab bagi Allah yang wajib hanya 20. Mustahil tidak ada kepada Allah. Maka itu dia kata mustahil atas Allah. Diada-adakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafirin ke atas Allah. Benda itu tidak ada, tapi dikira juga lawan 20. Maka jadi 40. Maka yang harus itu adalah 1. Satu tu yang mana kata sentiasalah Allah itu dalam keadaan ihsan Allah, sama ada mencipta jadi atau meninggalkan. Ya. Jadi 41 akidah. Sekalian kandungan makna perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Semua akidah tersebut dibagi kepada 2. Pertama, sifat-sifat termasuk dalam dapat istighna, iaitu sifat-sifat yang kaya Tuhan daripada segala yang lain, daripada iaitu wajib baginya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi sama', basar dan kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, mustahil segala lawannya, harus berbuat setiap perkara mungkin atau meninggalkannya. Maka itu dipanggil sifat istighna, memberi erti bahawa Allah adalah Tuhan yang maha kaya. Sebab semua dia, semua berdiri kepadanya, semua adalah mengabdi kepadanya, kembali kepadanya. Sifat-sifat termasuk dalam iftikar. Iftikar ni sifat kita, makhluk. Apa sifat kita tadi? Berhajat kepada Allah. Kenapa makhluk kena berhajat kepada Allah? Karena Allah bersifat dengan wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Lagi, kerana Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran, muridan, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Jadilah 9 ya, 9
9. Mustahil kalau lawannya jadi 18. Jumlah akidah di bahagian pertama 23 dicampur dengan jumlah akidah pada bahagian 18, jumlahnya menjadi 41. Jadi semua akidah yang berkaitan dengan segala Rasul mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, sifat-sifat Rasul ada 4. Pertama siddiq, benar, lawannya dusta. Kedua amanah, kepercayaan, lawannya khianat. Ketiga tabligh, lawannya menyembunyi. Keempat fatanah, cerdik, bodoh. Harus bagi Rasul-Rasul bersifat segala sifat manusia, tidak membawa kekurangan martabat mereka yang maha tinggi. Mereka manusia macam kita, tapi bukanlah sepenuhnya macam manusia biasa. Al-bashar laisa kal bashar. Mereka manusia tapi bukan manusia biasa. Mereka adalah super manusia, ya. Sebenar-benar mereka ini punya kedudukan yang lebih istimewa daripada kita, ya. Maka inilah 44 sifat yang wajib bagi sekalian Rasul serta 4 lawannya dan 1 sifat harus pada hak mereka. Jumlah sekaliannya 9 akidah, sekalian terkandung dia perkataan yang mulia Muhammad Rasulullah. Dan apabila campurkan 9 akidah dengan 41 akidah dan jaluan terdahulu nescaya jumlah kesemuanya 50 akidah yang masuk dalam makna 2 kalimah yang mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wallahu alam. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan saya untuk menterjemahkan buku ini. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan pada 13 Mac 2006, ya. Saya amat berterima kasih kepada pengarang buku ini, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Mustafa Muhammad Al-Fatani, yang mengarang buku ini untuk faedah kita umat Islam di Asia Tenggara. Dengan isi berdoa ke hadrat ilahi, semoga beliau diganjari dengan pahala yang berlipat ganda sebanyak dikehendakinya di atas usahanya, dan semoga roh baginda berada dalam rahmat dan keridhaan Allah SWT. Demikian juga ibu bapa dan datuk neneknya, anak cucu zuriatnya serta orang-orang kesayangannya. Demikianlah doa daripada terjemah, ya, Al-Alamah Abdul Ghani Jabal Maraqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi syamsika abadan abada. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.